Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an? Kamu semua apa khabar? Diharapkan kamu semua dalam keadaan sihat yang afiat. Sihat afiat. Kenapa sihat afiat? Sihat afiat ni adalah sihat yang membawa kamu kepada manfaat, kebaikan, ketaatan. Bukan sihat yang membawa kepada keburukan, kemaksiatan. Jadi itu yang kita harapkan. Kita semua harapkan kamu semua dalam keadaan sihat yang afiat, kan? Kadang-kadang manusia ni dia ada dua sihat dia. Kita sihat tapi kita malas buat kerja amal. Kita sihat tapi kita buat maksiat, kan? Kita sihat tapi kita apa lagi? Buatlah benda-benda keburukan, itu contohnya. Tapi kesihatan yang kita nak adalah sihat yang afiat, yang membawa kepada ketaatan. Rajin kita buat kebaikan, tolong mak ayah, tolong jiran sebelah, tolong nenek atau atuk, kan? Itu sihat yang kita inginkan. Okey kelas, hari ini saya nak kita ulang kaji subjek tilawah. Kalau kamu tengok, kita buka surah At-Takasur. Pastikan semua sudah dalam keadaan berwuduk. Okey. Surah At-Takasur. Okey, muka surat 600. Okey, kita mulakan. First sekali kita akan belajar bacaan. Kamu dengar saya baca dan sama-sama baca. Kemudian kita belajar sedikit tentang terjemah. Seterusnya kita ulang kaji hukum-hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Okey, surah At-Takasur. Surah At-Takasur ini kelas yang kamu baru bacakan tadi, ialah surah yang peringatan, surah peringatan kepada kaum yang bermegah-megah. Bukan kaum saja, bahkan kita sendirilah. Surah yang memberi peringatan kepada kita semua ni tentang bermegah-megah, berbangga diri. Megah, apa itu bermegah-megah? Megah-megah ni maknanya kamu rasa apa? Segah lah, kan? Okay. Jadi surah At-Takasur ini yang first kali kita kena tahu diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Surah Makiyah, kan? Surah Makiyah. Okey, surah Makiyah. Diturunkan surah Makiyah di Mekah lah. Dan memiliki 8 ayat. Seperti kamu nampak tu. Okey, seterusnya kita kena tahu juga kenapa surah ini diturunkan. Dan yang sempat saya baca, saya berujuk buku tadi, antara sebab surah ini diturunkan ialah ketika mana berlakunya perbalahan, ataupun dia bukan pergaduhan, berbalah mulut. Perbalahan mulut antara kabilah Ansar ni. Kalau kamu ingat lagi, ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan kaum Ansar ni yang berbalah ni. Dalam kaum Ansar adanya dia punya geng-geng pula. Macam kamu lah, tahun 6. Tapi dalam tahun 6 ada geng budak cantik, ada geng budak bukan budak cantik lah, budak TikTok, budak Facebook, budak Insta, contoh, kan? Itu contohnya. Kemudian di kabilah Ansar ni, antaranya Bani Harisah dan Bani Haris, mereka berbalah. Antara perbalahan yang mereka balah ialah kerana dalam kaum mereka adanya orang-orang hebat. Kemudian mereka berbangga lah. Contoh kaum dalam Bani Harisah ni, dia kata, aku memiliki si fulan yang hebat, memiliki gagah perkasa, kan? Kemudian kaum yang sebelah Bani Haris ni pula, dia pun katalah, aku ada kaum yang hebat, aku ada kawan yang hebat. Jadi mereka berbangga-bangga dengan apa yang ada. Seterusnya, jadi Allah turunkan ayat ini untuk peringatan kepada kita tentang bermegah-megah. Boleh tak kita bermegah-megah?
Jadi Allah nak kata apa? Bermegah-megah ini melalaikan kamu semua, melalaikan kita ni sampai mati. Kan? Bila kita bermegah-megah sampai mati, kita punya megah ni. Nak katakan, contoh kamu cantik, kita waktu muda cantik kan? Kamu mungkin waktu dulu kamu comel. Dulu-dululah kamu comel baby kan? Comel. Kemudian sampai ketua, sampai umur kamu 60, 70, 80, kamu masih lagi rasa kamu comel. Sampai nak mati pun kamu rasa kamu comel. Sedangkan kamu comel tu berapa tahun yang lalu, betul tak? Apa dah puluh tahun yang lalu kamu comel. Sekarang tak comel dah. Kan? Contoh dulu-dulu cantik, dah tua-tua, kerepot, berkedut kulit. Kan? Jadi ini Allah nak kata supaya kita ni jangan bermegah-megah. Kerana apa? Megah-megah ni boleh bawa kita sampai lalai sampai mati. Kan? Ini peringatannya. Seterusnya kelas. Sambung. Okey kelas. Bermegah sampai mati. Kemudian ada yang keduanya, megah-megah kita ni. Megah macam mana? Memegah dari segi harta kan? Kita megah dari segi harta, kekayaan yang kita ada. Megah. Kita ada apa lagi? Ada telefon mahal, kita bermegah. Angkat-angkat telefon kamu kan? Mahal. Kemudian seterusnya, megahnya apa? Megah dengan anak. Itu untuk mak ayah lah. Ada anak yang pandai, kita sanjung-sanjung tinggi. Anak orang lain tak pandai, kita tekan apa, kita pijak-pijak. Contoh kan. Jadi kita kena bersyukur lah. Kita sebagai Islam ni bersyukur apa yang ada. Anak baik ke tak baik ke, bukan tak baik, tak apa, tak bijak ke, kita bersyukur. Kita usaha. Mungkin kita boleh usaha lagi. Saya pun tak ada anak. Seterusnya, dan seterusnya, antara yang buatkan kita bermegah kan, ialah pengikut kan. Kamu ada pengikut ramai, geng-geng TikTok kamu ramai, kamu ada followers Facebook ramai, followers Insta ramai. Jadi benda-benda ni antaranya yang boleh buatkan kita apa? Kita bangga, bermegah-megah sampai ke mati kita ingat. Sedangkan nanti dalam Al-Quran, dalam ayat akhir tu Allah dah kata dah, ayat apa, megah-megah yang kita ada di dunia ni, di akhirat nanti tak ada function, tak ada manfaat untuk kita. Melainkan kalau yang baik lah. Tapi kalau kita memegah untuk apa, rasa diri kita ni hebat, besar kan, itu yang bawa kepada apa? Kebinasaan. Dan banyak-banyak megah-megah inilah yang telah membuatkan kita lalai daripada ketaatan. Bila kita rasa gagah, kita rasa kita hebat, itu yang membawa kepada kelalaian. Allah alam. Itu saja untuk tadabbur surah At-Takasur. Faham kelas? Wallah alam. Seterusnya, jangan tutup lagi. Seterusnya kita sambung untuk tajwid. Tadabbur sudah, kemudian kita cubalah sikit tajwid, ulang kaji tajwid. Mungkin kamu dah belajar. Mungkin kamu dah belajar dah sebelum cuti, sebelum kita punya PKP ni kita ulang kaji. Jadi kita ambil sedikit saja. Kamu tengok surah At-Takasur yang kamu bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Kamu tengok pada huruf alif lam at-takasur. Apakah hukum at-takasur? Apa hukumnya? Alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah? Kita dah ulang kaji kan? Hukumnya adalah alif lam syamsiah, at-takasur. Kenapa alif lam syamsiah? Sebab alif lam selepasnya ada tanda sabdu. Kamu dah salin dah notanya. Cuba kamu buka balik nota tajwid. Seterusnya, hatta zurtumul maqabir. Al-maqabir. Apakah hukum al-maqabir? Al-maqabir hukumnya alif lam qamariyah. Kamu jangan lupa, alif lam ada dua hukumnya, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Okey, alif lam syamsiah yang ada sabdu selepasnya alif lam tu. Kalau alif lam qamariyah, alif lam yang tiada sabdu. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Summa. Apakah hukum summa? Summa hukumnya huruf mim tu ada tanda sabdu. Apa hukumnya? Wajibul gunnah. Kan? Wajibul gunnah. Kamu wajib dengung. Wajib dengung berapa harakat? 2 harakat.
Summa. Kamu tak boleh baca summa sekejap je tak boleh. Kamu kena baca 2 rakaat juga. Summa kalla sawfa ta'lamun. Seterusnya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunna. Apa hukumnya latarawunna? Huruf nun yang ada tanda sabdu, hukumnya wajibul gunnah juga. Kan kita dah sebut huruf nun ataupun mim yang ada tanda sabdu, hukumnya wajibul gunnah. Apa makna wajibul gunnah? Wajib dengung. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Ini antara hukum tajwid yang kita ulang kajilah. Jadi untuk hukum tajwid yang kamu dah ulang kaji untuk hari ini ada 2, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah beserta dengan wajibul gunnah. Okey. Jadi saya sampai di sini saja. Wallahu alam. Sama-sama kita amalkanlah apa yang kita dah belajar dalam Al-Quran, kan? Sebab dalam Al-Quran kamu dah baca dalam doanya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Kalau kamu baca terjemahannya, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Bila Al-Quran merahmati kamu, nak katakan Al-Quran ni menjadi syafaat lah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Waj'alhu lana hujjatan. Apa maknanya? Waj'alhu lana, dan jadikan untuk kami ni Al-Quran ni, jadikan Al-Quran hujjah untuk kami. Nanti insya-Allah bila kamu menjadi orang yang beramal dengan Al-Quran, Al-Quran ini akan menjadi hujah untuk kamu, akan jadi backup untuk kamu. Backup untuk kamu lah. Mungkin kamu ada, mungkin nama kita ni ditarik masuk neraka. Al-Quran akan datang backup kamu. Wahai Allah, janganlah kau masukkan dia ke neraka. Dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran ni sekian. Itu antaranya. Al-Quran menjadi hujah untuk kamu, backup untuk kamu. Wallahu alam. Saya rasa sampai di sini saja. Kalau ada soalan ataupun ada yang tak faham, teruskan bertanya. Teruskan bertanya di WhatsApp lah. Jadi saya rasa sampai di situ saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.